Baiklah, saya akan menerangkan apa itu definisi hipertensi dan juga klasifikasi untuk hipertensi. Jadi, apa itu hipertensi? Hipertensi dikenali sebagai tekanan darah tinggi yang mana keadaan darah dalam arteri lebih tinggi daripada bacaan yang normal. Jadi, seperti mana yang telah kita tahu, bacaan darah yang normal seseorang itu sistolik 120 manakala untuk diastolik 80. Manakala untuk bacaan yang tidak normal ataupun didiagnosis sebagai penghidap tekanan darah tinggi, bacaan darah dia adalah 140 untuk sistolik, manakala untuk diastolik 90. Hipertensi ini juga memberi risiko dan dapat meningkatkan penyakit seperti meningkatkan risiko seperti penyakit jantung, strok dan juga menyerang organ-organ lain seperti penyakit ginjal, seperti menyerang ginjal ataupun buah pinggang. Berdasarkan kajian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, hipertensi diklasifikasikan kepada dua, iaitu hipertensi esensial dan juga hipertensi sekunder. Berdasarkan kajian tersebut, 90% penyebab sebenar hipertensi adalah tidak diketahui dan idiopatik, manakala 10% adalah daripada penyakit sekunder, iaitu penyakit tertentu. Contohnya penyakit jantung, penyakit endokrin dan juga penyakit arteri. Jadi persoalannya, adakah hipertensi ini diwarisi oleh ahli keluarga? Jawapannya ya. Jika kedua ibu bapa menghidap hipertensi, 50% kemungkinan anak-anak akan mewarisi penyakit hipertensi atau salah seorang daripada ibu bapa tersebut menghidap penyakit hipertensi. Terdapat beberapa etiologi yang menyebabkan hypertension berlaku. Antaranya ialah dari segi faktor keturunan, faktor usia, faktor makanan-makanan yang bergaram, makanan-makanan yang tak seimbang, lepas obesiti, merokok, mengambil kafein yang banyak, minum alkohol, kurang bersenam, mengambil makanan yang berkolesterol tinggi dan mempunyai penyakit-penyakit yang kronik yang lain. Seterusnya ialah patofisiologi bagi hipertensi. Pertama ialah sistem saraf simpatik yang terlalu aktif. Kedua, gangguan pada salur darah seperti salur darah tersumbat atau salur darah menjadi kurang elastik. Ketiga ialah sistem renin-angiotensin yang bermasalah. Dan yang keempat, pengumpulan garam dan air mineral. Air sekali ialah faktor genetik. Contohnya seperti ibu bapa kita mempunyai sejarah pesakit hipertensi, kita berkemungkinan besar untuk mendapat penyakit hipertensi lah. Seterusnya saya akan senaraikan manifestasi klinikal bagi penyakit hipertensi. Antaranya kepala berdenyut, terutamanya di bahagian belakang kepala, dan kabur penglihatan, edema pada buku lali, sering sakit dada, epitaksis iaitu hidung selalu berdarah, dan kemudian ialah parasitisia iaitu rasa kebas atau kaki rasa bersemut, dan yang terakhir ialah hipertrofi ventrikel kiri. Untuk mengenal pasti akan hipertensi, terdapat pelbagai investigasi yang dapat dilakukan. Antaranya adalah fasting blood sugar. Bacaan normal pada suhu seseorang adalah 5.6 sehingga 6.9 milimol. Selain itu, elektrokardiogram atau ECG yang membolehkan kita mengukur dan memeriksa aktiviti elektrik otot jantung jika kita mempunyai tekanan darah yang tinggi. Seterusnya, investigasi yang seterusnya adalah renal function test, urea, creatinine, serum, electrolyte and uric acid, full blood count, FBC, dan juga urinalysis iaitu ujian air kencing. Urinalysis melibatkan pemeriksaan rupa, kepekatan dan kandungan air kencing. Antara diagnosa perbezaan bagi penyakit hipertensi adalah kegagalan ginjal dan juga hypothyroidisme atau lebih dikenali dengan hypothyroid, iaitu masalah kesihatan yang terjadi kerana
Kelenjar tiroid dalam tubuh memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh bekerja dengan sangat cepat. Selain itu adalah sindrom Cushing, iaitu kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam tubuh badan. Dan yang terakhir adalah bara otak. Cara untuk mengendalikan pesakit yang mengalami penyakit hipertension ni ialah pertama sekali kita akan memberikan pesakit rehat di katil ataupun rest in bed. Selain itu, doktor akan menasihati pesakit untuk mengambil diet yang seimbang seperti mengurangkan pengambilan garam dan lemak serta melebihkan pengambilan protein dan fiber berserat. Selain itu, bagi penjagaan jururawat pula ialah pesakit akan dipantau tanda vitalnya seperti tekanan darah, kadar nadi, kadar pernafasan dan suhu badan. Selain itu, menjaga kebersihan diri dan mengawasi carta intake output pesakit. Bagi pengendalian kes untuk ubat-ubatan pula ialah pesakit akan diberikan ubat antihipertensif, ACE inhibitors dan calcium channels blockers. Bagi komplikasi untuk pesakit hipertensi ini ialah kegagalan ventrikel kiri, kegagalan jantung kongestif, ensefalopati hipertensif, retinopati hipertensif, kegagalan ginjal, krisis hipertensif dan cerebrovascular accident ataupun stroke. Seterusnya, kita pergi kepada pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan yang berterusan dan berpanjangan haruslah diberikan oleh setiap orang, terutamanya kepada mereka yang mengidap hipertensi. Pendidikan kesihatan yang berterusan akan dapat menjamin kesihatan yang lebih baik pada masa akan datang. Langkah-langkah pendidikan kesihatan yang boleh diberikan ialah dengan mengambil ubat ikut arahan doktor dan datang untuk rawatan susulan mengikut tarikh serta waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan kesihatan yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian juga ialah dengan berhenti merokok atau tidak mengambil minuman yang beralkohol. Seterusnya dengan melakukan senaman dan mengawal stres. Dalam pada itu, perkara yang paling penting juga adalah dengan mengurangkan makanan berlemak dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Hal ini kerana pengambilan makanan yang tidak seimbang dan tidak terkawal dalam kehidupan seharian sangat mendorong kepada penyakit hipertensi. Lebih-lebih lagi pengambilan makanan yang berlemak. Kesimpulannya, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Setiap individu haruslah menjaga kesihatan dengan baik supaya dapat mengelakkan diri daripada penyakit hipertensi. Pemeriksaan tekanan darah juga perlulah dilakukan dengan kerap, tidak kira sama ada di rumah ataupun di klinik. Jika terdapat tanda-tanda penyakit tersebut, rawatan awal haruslah diambil supaya pencegahan dapat dilakukan pada peringkat awal. Kekerapan pemeriksaan membolehkan hipertensi dikesan lebih awal dan perubahan gaya hidup serta rawatan dapat dibuat.